Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari kurun ternama. Orang yang saya sebutkan dalam lagu sebentar tadi merupakan seorang insan yang telah pun menaikkan martabat wanita, seorang insan yang sangat adil dalam kepimpinan, dan seorang insan yang sangat mulia akhlaknya. Dia diberi nama Muhammad bin Abdullah. Sebelum kita memulakan pembicaraan kita, eloklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Adam Haikal Muhammad bin Muhammad Huzaili dari kelas tingkatan 4 Ibnu Sina. Saya kini sedang menuntut di Sekolah Menengah Agama Kota Gelangi 3. Pada waktu lapang, saya suka menghabiskan masa saya dengan membuat kira-kira. Saya berkeinginan untuk menjadi seorang pengurus keuangan yang berjaya. Saya pernah menangi anugerah sebagai seorang pelajar yang mendapat tempat pertama ataupun kedua sebagai murid cemerlang di sekolah saya. Baiklah, cukup untuk biodata saya. Pada pagi ini, saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan sebuah buku yang saya amat minati hingga kini, yakni buku yang bertajuk Wahyu Agung Terakhir. Buku ini merupakan sebuah karya milik seorang pemuda bernama Mustaful Asror Malik yang diterbitkan oleh Dewan Pustaka. Buku yang mengandungi 267 halaman bercetak dan 7 bab berjaya menarik minat saya untuk mengkaji dan mendalami segala isi yang terkandung dalam buku ini. Dalam buku ini menceritakan sebuah kisah di mana Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Ketika itu semua penduduk-penduduk di Madinah dari Muhajirin dan Ansar semua menangis kerana tidak sanggup dan tidak terima apa yang telah dihadapinya. Pada ketika itu Umar bin Al-Khattab sampai mengatakan, sesiapa yang mengatakan Rasulullah SAW itu wafat, maka dia adalah seorang yang munafik. Lalu Abu Bakar datang berjumpa dengan Umar bin Khattab lalu berkata, sesiapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu sudah wafat, dan sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Mendengar perbahasan Abu Bakar tadi, Umar pun terus terduduk. Dia menangis, tidak terima akan kepergian Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun dimakamkan di rumah baginda pada 2 hari selepas kematian Rasulullah SAW. Perkara yang saya pelajari daripada buku ini ialah, yang pertama, buku ini menyedarkan saya tentang apa itu seorang lelaki badui, di mana seorang lelaki badui merupakan seorang lelaki yang datang daripada Arab, padang pasir. Baiklah, dari segi nilai murni, dia diterapkan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin yang sangat adil, seorang yang berbaik hati terhadap semua makhluk, sama ada manusia, haiwan, makhluk pun tumbuhan. Baiklah, Muhammad SAW mengajar kita bahawa sikap adil itu penting terhadap semua insan manusia. Sikap adil ini perlu diterapkan dalam diri seorang pemimpin negara.
Kerana apa? Kerana pemimpin yang berlaku adil terhadap semua rakyat-rakyatnya, nescaya negara itu akan makmur dan dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Kita tidak mahu negara kita menjadi seperti negara saudara kita, iaitu negara Palestin yang kini sedang berperang melawan tentera-tentera Israel. Semoga mereka berjaya meraih kemenangan. Oleh daripada itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar rakyat Palestin selamat daripada ancaman tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.